Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera. Selamat hari Rabu. Selamat hari Rabu, hari Dr. Ju Live. Okey, apa khabar semua? Alhamdulillah. Dah habis tengok patient tapi ada seorang menunggu, tak boleh lama-lama. Ada seorang walk in, datang jumpa Dr. Ju, nak coaching dengan Dr. Ju. Okey. Tanpa melengahkan masa, Dr. Ju nak tanya dulu sama dia all dengar ataupun tidak, clear atau tidak, gambar clear ataupun tidak. Tengok dulu orang komen, kalau good cakap good. Nanti okey, kalau baca okey okey. Hari ini adalah topik diabetes. Diabetes sama kalau diabetes mellitus. Diabetes mellitus tu kalau dalam bahasa Melayu kencing manis. Jadi kencing manis ni adalah satu masalah yang terbesar dekat abad 21 ni. Maknanya ia adalah masalah sejagat. Cuba bayangkan ya, dalam dunia ni ada dalam 463 juta manusia ada kencing manis pada tahun 2019. Anda salah seorang daripadanya, betul tak? Jadi ini adalah daripada kajian. Jadi setengah bilion manusia yang ada dekat dalam dunia ni ada masalah kencing manis. That's why Dr. Ju, salah satu daripada core Dr. Ju punya rawatan adalah merawat pesakit kencing manis. Dr. Ju punya Diju Wellness, dia punya vision adalah nak membantu 100,000 pesakit kencing manis di seluruh Malaysia pada sepanjang sehingga tahun 2030. Maknanya itu adalah kita punya target. Jadi kalau kita dapat membantu 10,000 satu tahun, alhamdulillah. Sebab ini adalah masalah besar dekat dalam dunia, even dekat Malaysia. Dekat Malaysia juga dia adalah masalah yang besar. Negara yang paling tinggi ada kencing manis dekat dunia ni adalah China. Negara China adalah negara yang paling tinggi dekat dalam dunia ni, yang mempunyai penduduk paling tinggi dalam dunia ni yang ada masalah penyakit kencing manis, diikuti oleh India. India adalah negara yang kedua ada penyakit kencing manis. Dr. Ju sebenarnya ada ranking 10 top negara yang ada masalah kencing manis tertinggi dekat dalam dunia. Tak termasuk Malaysia lah. Malaysia dalam nombor 45 ke apa. Tapi tinggi juga dekat Asia. Malaysia antara yang tertinggi, boleh katakan yang tertinggi, antara yang tertinggi. Yang tertinggi dekat Asia sebenarnya adalah dekat Asia Tenggara sebenarnya adalah Indonesia. Indonesia adalah top 10 diabetik tertinggi dekat dalam dunia. Okey, dan dalam pada tahun kajian pada tahun 2016 kencing manis membunuh dalam tahun 2016 kencing manis membunuh 1.6 juta manusia. 1.6 juta manusia mati disebabkan oleh kencing manis. Oleh kencing manis, maknanya tinggi sangat ya. Dan okey, penyakit prevalent kencing manis ni meningkat. Tadi Dr. Ju cakap dalam 500 juta. Dan dipostulate ataupun dijangkakan dalam 600 juta akan dapat kencing manis menjelang tahun 2030. Dan dia yang meningkat lagi. Dia orang jangkakan peningkatan pesakit yang ada mengidap kencing manis ni meningkat sehingga 700 juta
dekat 1 bilion akan ada penyakit kencing manis. Maknanya dia adalah penyakit yang sejagat satu dunia. Dekat Malaysia saja ada 3.9 juta pesakit kencing manis yang berumur 18 tahun ke atas. Paling muda pesakit kencing manis type 2 adalah 18 tahun. Dan penduduk Malaysia, 5 orang seorang ada kencing manis. Dia punya ratio is 1 in 5. Very high. Maknanya 1 dalam 5. Datu dalam 5. 1, 2, 3 ketuk. 1, 2, 3 lekuk. 1, 2, 3, 4, 5. You nombor 5, you ada kencing manis. Sama ada you atau I. Okay. So maknanya 1 in 5. Maknanya 18.3% daripada Kementerian Kesihatan menunjukkan 18.3% penduduk Malaysia ada kencing manis. Negeri paling tinggi ada kencing manis, you rasa siapa? You rasa yang mana? Adakah negeri you, negeri Johor, atau mungkin Kelantan yang banyak makan gula, atau Terengganu, atau Pahang, atau Negeri Sembilan? Tapi daripada kajian menunjukkan Negeri Sembilan paling tinggi ada kencing manis. Penduduknya ada kencing manis. 33.2% penduduk Negeri Sembilan ada kencing manis. Nombor 2 jatuh kepada Perlis 32.6. Dan Pahang nombor 3 23.7%. Okey, maknanya sangat tinggi dekat negeri-negeri ini ya. Jadi kalau you all nak tahu, kerajaan membelanjakan 9 bilion setahun untuk merawat pesakit kencing manis, untuk membagi ubat, untuk merawat komplikasi, dan untuk kempen-kempen dia semua. Kerajaan membelanjakan 9 bilion setahun. Bukan benda yang kecil, it's a lot. Cuba bayangkan, Dr. Ju tadi tengok kita punya daripada kita punya bajet 2021, kerajaan bagi untuk kerajaan Sabah dalam 5 bilion. Kerajaan Sarawak dalam Sabah 4 bilion, Sarawak 5 bilion kalau tak silap. 5 bilion lebih lah, 4 bilion lebih. Jadi total tu 9 bilion. Cuba bayangkan peruntukan dari 2 negeri tu dibuat oleh kerajaan untuk membantu ataupun dibelanjakan untuk merawat pesakit kencing manis. Tinggi tau, 9 bilion. Maknanya separuh dari peruntukan satu negeri dekat Malaysia. It's a lot, it's tinggi. Jadi maknanya bukan sikit. Dan dia orang buat kajian bahawa setiap pesakit kencing manis yang ada siap dengan komplikasinya, dia membelanjakan sekurang-kurangnya RM2,600 setahun. Tapi benda tu telah disponsor oleh kerajaan. Cuba bayangkan kalau kita gunakan 9 bilion untuk merawat penyakit kencing manis, dan benda ni makin meningkat. Apa nak jadi dengan negara kita? Apa nak jadi negara kita? That's why duit kita pun habis untuk merawat orang sahaja. Untuk merawat orang yang sakit sahaja. Itu baru kencing manis. Macam mana pula dengan penyakit lain? Jadi berapa bilion kerajaan gunakan duit hanya untuk merawat pesakit saja. Kalau you all nak tahu, Kementerian Kesihatan telah membelanjakan sebanyak 44,000 setiap tahun untuk seorang pesakit untuk pergi buat hemodialisis. Sebab kalau you all nak tahu, kencing manis adalah the top punca penyakit punca buah pinggang rosak di Malaysia. Maknanya kat Malaysia banyak orang buah pinggang rosak, meroket tingginya, kenaikannya sampai lebih daripada 200%, dan kerajaan membelanjakan setiap seorang pesakit itu, kerajaan sponsor 44,000 setahun untuk hemodialisis sahaja. Cuba bayangkan, it's a lot sebenarnya. Adakah kita antara orang yang akan menyusahkan kerajaan dan menyebabkan duit anak-anak kita, cucu kita yang patutnya digunakan untuk belajar, tapi kita gunakan duit kerajaan itu untuk membiayai kita punya penyakit? Okey, dan sedih sebenarnya sedih. Dan penyakit kencing manis makin meningkat. Kalau you tengok graf dia makin melonjak.
Semakin dirawat, semakin parah. Semakin tiap tahun bila kita tengok pasien yang dirawat bukan makin baik. Yang makan ubat, makin lama ubat makin bertambah. Dari satu ubat naik 2 ubat. Dari 2 ubat naik 2 jenis ubat. Ada ubat yang combination. Kalau kat klinik, kalau kat kerajaan mungkin tak ada ubat yang combination. Tapi kalau yang pergi kat swasta, kat swasta selalunya swasta dibayar oleh panel. Panel selalunya kita punya majikan yang bayar. Selalunya doktor akan bagi ubat yang combination, yang combine, 2 in 1. Ada yang akan 2 jenis 2 in 1. Lepas tu 2 in 1 tak jalan. Lepas tu doktor bila tak jalan, doktor akan inject insulin. Insulin kalau juga lama-lama kebal. Mula-mula 5 unit, lepas tu 10 unit, lepas tu 15 unit, lepas tu 20, 50, 60, 100 unit. Yang paling tinggi Dr. Ju pernah tengok adalah 160 unit sekali jab. Adakah itu anda? Jadi kita kena tengok bahawa adakah rawatan kita ni sebenarnya backdated atau rawatan kita ketinggalan zaman. Kita just follow apa yang doktor bagi kepada you. Doktor bagi ubat sahaja. Jadi you just follow. Dihantar ke dietitian tapi you tak faham apa sebenarnya yang dietitian tu ajar you. You follow pun tak boleh nak follow. You follow pun gula naik juga. You follow ikut apa yang dietitian ajar tapi gula naik juga. Ubat makin bertambah juga. Apa nak jadi ni? Jadi itu yang sebenarnya you all kena tahu bahawa setiap penyakit tu kita bukan rawat. Maknanya rawatan kencing manis secara yang you all buat sekarang ni, yang you follow hospital sebenarnya tidak menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan masalah. Adakah kencing manis boleh di reverse? Adakah kencing manis boleh berhenti ubat? Adakah you boleh berhenti insulin? Sebenarnya ianya bergantung pada you, bukan pada doktor tu, pada you. Yang paling penting you all kena ada ilmu. Anda semua kena ada ilmu. Apa nak buat? Apa nak buat? Sebab kalau you tengok apakah terjadi bila kita ada kencing manis. Maknanya bila kita ada kencing manis adalah the major cause atau punca utama manusia buta di dunia ni. Maknanya ada dalam 1.6 ada dalam berapa juta yang buta disebabkan oleh kencing manis. Nanti Dr. Ji tengok impact dia. Okey, impact dia dalam 2.6% buta dekat Malaysia dekat dunia ni disebabkan oleh kencing manis, diabetic retinopathy. Dan juga kencing manis akan menyebabkan neuropati. Neuropati maknanya you punya urat saraf rosak. Ini buah pertama, mata rosak. Kedua, buah pinggang rosak. Ketiga, urat saraf rosak. Bila urat saraf rosak, apa berlaku? Kaki kena potong. Sebelah kiri, sebelah kanan. Lepas tu sakit jantung. Lepas tu boleh pula dapat depression, dapat anxiety, dapat masalah macam-macam. Semuanya disebabkan oleh satu benda, iaitu diabetes. Diabetes bahasa Melayunya adalah kencing manis. Jadi macam mana? Apa sebenarnya diabetes? Jadi untuk ada orang kat sini sangat-sangat rakus. Bila Dr. Ju cakap je, dia kata, apa nak buat? Cuba bagi tahu saya apa nak buat. Bagi satu A, B, C, D, E, F, G. Apa saya nak buat? Saya akan buat. Tapi sebenarnya Dr. Ju cakap kalau you all nak rawat satu penyakit tu, you all kena tahu all out pasal penyakit tu. Bukan follow saja apa Dr. Ju cakap. Bukan follow saja apa doktor kat hospital tu cakap. Itu akan membawa pada. That's why the most important thing ataupun perkara utama yang you all kena tahu pasal kencing manis adalah you all kena ada ilmu. You kena, macam mana nak merawat kencing manis adalah you all kena ada ilmu. Kena ada ilmu all out tentang kencing manis. Adakah you dah tahu 100% all out pasal kencing manis? Ada orang yang dah 20 tahun jumpa Dr. Ju ada kencing manis tapi dia tak tahu apa sebenarnya kencing manis. Bila Dr. Ju tahu,
Apa yang abang tahu pasal kencing manis? Saya tahu kencing manis tu gula tinggi dalam darah lah. Okey. So turunkan gula lah. Jadi ramai orang yang tahu macam tu. Ramai orang yang tahu kencing manis tu gula tinggi dalam darah. Gula tinggi dalam darah, bila makan banyak gula. Jadi gula tinggi dalam darah. Jadi jangan makan gula. Jadi makan ubat turunkan gula dalam darah. You tahu tak bahawa gula tinggi dalam darah tu sebenarnya adalah simptom. Simptom. Maknanya simptom tu maknanya tanda. Macam darah tinggi jugalah. Tekanan darah tinggi dalam darah. Tekanan darah tinggi adalah simptom. Sama juga gula tinggi dalam darah adalah simptom. Maknanya gula tinggi dalam darah sebab you ada sesuatu benda yang lain berlaku. Kalau you ambil ubat cuma untuk turunkan gula dalam darah you, apa yang berlaku? You akan fail. You akan fail because gula tu pergi kat mana? Gula tu cuma keluar daripada salur darah you. You check, wah normal. Suka hati. Sebenarnya ke mana pergi gula? Tapi pernah fikir tak? Saya makan ubat, gula turun. Kemana pergi gula tu? Ada tak abang-abang, kakak-kakak pernah terfikir ke mana pergi gula tu bila saya makan ubat? Bila saya ambil insulin, ke mana gula tu pergi? Adakah dia keluar daripada badan you? Dan kalau dia tak keluar, dia pergi mana? Sebenarnya gula tu ada dalam badan you. You makan ubat, you turunkan gula sahaja daripada darah you. Tapi dia pergi ke mana? Dia masih ada dalam badan you. Dia berlega-lega dalam badan you lagi. Dan gula adalah toksik. Bila dia tinggi, dia akan menyebabkan kerosakan. Dia pergi ke mana? Dia rosakkan salur darah ke otak you, menyebabkan you dapat stroke. Dia rosakkan salur darah kat jantung, you dapat heart attack. Dia rosakkan salur darah yang bagi makan pada pada urat saraf you, menyebabkan you punya urat saraf rosak. You akan dapat kebas-kebas. You akan dapat mati pucuk. You akan dapat pekak. You akan gigi akan jatuh sebab urat saraf rosak. Dia juga merosakkan buah pinggang you, menyebabkan you kena dialisis. Dia juga boleh merosakkan salur darah you dan menyebabkan tekanan darah tinggi dan macam-macam lagi. Itu sebenarnya apa yang berlaku kalau kak dengan abang cuma kurunkan gula dalam darah saja. Sebenarnya untuk merawat kencing manis bukan merawat turunkan gula sahaja. Kita tidak menyelesaikan masalah. Ada orang terlalu eager turunkan gula dalam darah sampai gula normal, rendah, normal, suka hati. Tetapi risiko untuk dapat sakit jantung menaik sampai 350%. Risiko untuk meninggal ataupun risiko meningkatkan kematian you meningkat sampai 3 kali ganda daripada orang biasa. Jadi itulah makna kalau you merawat penyakit kencing manis tanpa tahu asal usul apa sebenarnya kencing manis tu, sangat-sangat bahaya. Okey? Okey, apa sebenarnya yang dipanggil kencing manis tu? Apa sebenarnya kencing manis tu? What is diabetes? Apa dia kencing manis? Diabetes is kencing manis lah. What is diabetes? Apa dia kencing manis? Kencing manis sebenarnya adalah abnormal physiologic response to blood sugar. Maknanya adalah respon yang tak normal terhadap gula yang tinggi dalam darah kita. Maknanya kencing manis adalah satu simptom bila berlaku satu benda yang tidak normal dalam badan kita. Maknanya berapakah normal gula yang sepatutnya ada dalam darah kita? Normal adalah antara 3.8 hingga 5.5. Kalau dalam miligram 70 hingga 100. Itu adalah normal. Dan kalau dia lebih tinggi daripada itu, kita dapat simptom hyperglycemia. Hyper maknanya tinggi, glycemia maknanya gula. Hyperglycemia maknanya gula tinggi. Mia maknanya dalam darah. Maknanya kalau kita ada lebih daripada 100 mg atau lebih daripada 5.5, maknanya itu adalah
kadar tak normal di mana badan kita akan bertindak balas untuk membetulkan keadaan tu. Okey, jadi bila gula tinggi dalam darah, selalu kebanyakan kita gula tinggi lebih daripada 100 mg atau lebih daripada 6 atau lebih daripada 7. Jadi sebenarnya apa yang perlu kita tahu adalah dari mana datangnya gula tu. Dari mana gula tu datang? Adakah gula tu datang sumbernya daripada kita punya gula sahaja? Jadi sumber gula dalam darah kita ada 4, ada banyak. Salah satunya ada yang 4 yang major yang Dr. Ju selalu bagi tahu. Yang datang jumpa coaching dengan Dr. Ju. Sebenarnya untuk you all tahu, untuk you all belajar macam mana nak reversekan you punya kencing manis, bukan dalam masa 1 jam live dengan Dr. Ju. Sebenarnya kita perlukan masa yang panjang sebab Dr. Ju akan explain. That's why Dr. Ju ada seminar. Seminar macam Dr. Ju sebelum ni ada My DJ buat dekat SACC Shah Alam 1 hari suntuk. Itu pun tak habis. Sambung lagi dengan FD DJ 2 hari lagi. Baru you all dapat tahu macam mana betul-betul nak reversekan kencing manis. Jadi hari ini Dr. Ju bagi sikit-sikit sahaja. Apa yang Dr. Ju akan explain hari ini sikit-sikit ni sebenarnya adalah macam mana Dr. Ju ajar, macam mana Dr. Ju explain, macam mana Dr. Ju bagi cara untuk reverse penyakit kencing manis. Jadi dia mengambil masa yang lama. Jadi hari ini Dr. Ju explain sikit saja. Sebab Dr. Ju ada masa cuma 1 jam dan pasien Dr. Ju dah tunggu. Jadi sumber gula tinggi dalam darah ni sebenarnya yang pertama adalah daripada simple sugar ataupun gula segera. Jadi orang kata, doktor, saya dah tak makan gula putih. Saya cuma makan madu. Saya tak makan gula putih. Saya cuma ambil saya cuma ambil gula Malaka, gula perang. Jadi kenapa gula saya tinggi? Sebab simple sugar adalah penyumbang utama gula tinggi dalam darah. Jadi simple sugar tu apa? Gula putih, of course, gula merah, gula karbon, gula brown sugar, ataupun molasses, ataupun raw sugar, atau madu, buah-buah yang manis, ataupun mungkin kurma. Itu semua adalah contoh gula, contoh simple sugar. Sebab simple sugar maknanya yang dalamnya ada tulis OSE, glucose, fructose, maltose, galactose. Itu semua yang ada OSE itu maknanya dia adalah gula. Dia adalah sugar. Dia adalah penyumbang utama gula tinggi dalam darah. Kalau you normal, you tak ada masalah kencing manis, you mungkin boleh ambil gula yang lebih baik daripada gula putih. Mungkin you boleh ambil molasses, mungkin you boleh ambil madu. Tapi bila you ada kencing manis, semua gula yang Dr. Ju cakap tadi kena ban daripada hidup you. Nombor 2, punca utama ataupun sumber kedua yang terbesar yang menyumbang kepada gula tinggi dalam darah kita sebenarnya adalah karbohidrat. Sebab ada makcik-makcik cakap, doktor, kenapa gula saya tinggi? Saya dah tak makan gula. Langsung air saya kosong je, doktor. Tapi you kena tahu penyumbang kedua gula tinggi dalam darah adalah karbohidrat. Karbohidrat, of course, semua jenis bijirin. Bijirin maknanya beras, maknanya gandum, maknanya barley, maknanya juga jagung ataupun kacang, legume, contohnya kacang hijau, kacang tanah, kacang kuda, kacang dal. Ini Dr. Ju cakap secara seluruhan. Jangan cakap pula tak boleh makan barley ke? Nanti. Sebab ceritanya panjang. Sampai petang baru. 1 hari daripada pagi sampai petang baru habis. Kita sikit-sikit. Jadi jangan dah hysterical. Doktor kata ni boleh. Kenapa tak boleh pula? Jadi kena perlahan-perlahan. Jadi
Selain daripada bijirin dan juga kekacang, kekentang juga adalah sumber karbohidrat. Karbohidrat adalah big block of sugar. Dia adalah satu ketul. Satu yang macam gula. Dia adalah gula yang dikompakkan. Jadi satu benda, dan bila masuk dalam badan you makan, tak manis, tak ada gula. Tetapi you jangan tak tahu, dia sebenarnya dibuat daripada gula. Dia gumpal. Bila masuk dalam badan kita, gumpalan dia terlerai, maka dia jadi gula. Dr. Ju selalu bagi contoh gula tu macam you ada bangunan besar yang dibuat daripada batu bata. Batu bata. Bila batu bata tu, you tengok bangunan besar, nothing. Bila you pecahkan bangunan tu, kena bom bangunan tu, dia berlerai, dia jatuh, pecah, berderai. Yang tinggal apa? Yang berderai tadi adalah batu bata tadi adalah gula. Sama macam you makan karbohidrat. Bila you makan karbohidrat, contohnya you makan nasi, dia masuk dalam badan you, diproses jadi gula. Jadi that's why Dr. Ju akan ajar you all macam mana nak ambil pemilihan karbohidrat so that gula you tak naik. Salah satunya of course Dr. Ju dah ajar you all pasal nasi resistant. Because nasi resistant adalah nasi bila you makan nasi tu 60% daripada gula dalam nasi itu tidak diserap. Jadi Dr. Ju rasa you all semua tahu macam mana nak buat nasi resistant. Kalau tak tahu, you all kena join Dr. Ju punya seminar. 26 hari bulan ni Dr. Ju ada seminar 1 hari. Daripada pagi sampai petang Dr. Ju akan ajar you all macam mana nak rawat kencing manis secara semula jadi untuk you all reversekan ubat. Especially yang ada insulin. Dr. Ju ajar macam mana nak off insulin. You all kena tahu insulin adalah toksik. Dr. Ju pernah post lecture dari potongan lecture daripada Dr. Jason Fung. Dr. Jason Fung yang menyatakan bila you inject insulin dengan low dose, kadar kematian you meningkat 75% daripada orang yang tak inject insulin. Kalau you inject medium dose, kadar kematian you meningkat double. Kalau you inject insulin tinggi dosnya, mungkin ada kat sini yang inject 80 unit, ada 70 unit, kadar kematian you meningkat 3 kali ganda orang normal. Dan you all kena tahu umur orang yang ada penyakit kencing manis menurun 18 tahun. Kalau you sepatutnya hidup 90 tahun, tolak 18. Kalau you patutnya hidup umur 90 tahun, disebabkan you ada penyakit kencing manis yang tidak dikawal ataupun dikawal secara tak betul, secara ambil ubat saja, dan you hidup dengan penuh komplikasi, kematian. Maknanya dia orang dah buat kajian, orang yang ada kencing manis dia umurnya dia punya umur menurun 18 tahun, bukan 18 hari tau, 18 tahun. Kalau patutnya hidup kita 80 tahun, tolak 18, tolak 18 maknanya 62 tahun dah mati. Jadi kita kalau boleh nak tengoklah cucu kita, nak tengoklah anak-anak kita kahwin dapat cucu kan. Jadi kena kontrol kita punya kencing manis dengan betul-betul. Okey, yang ketiga sumber gula dalam darah adalah bila you ambil protein. Sebenarnya kalau kita tak makan nasi, kita tak ambil gula, kita boleh hidup lagi. Sebab kita ada protein. Contohnya kita ambil daging, kita ambil ayam. Benda tu, daging, ayam semua bila masuk dalam badan kita, dia melalui satu proses dipanggil gluconeogenesis. Dia akan ditukar juga pada gula. Jadi, kalaupun kita tak makan nasi, tak ambil gula, kita masih boleh hidup. Sebab gula adalah sumber utama yang buat tenaga dalam badan kita. Okey, seterusnya vegetables ataupun sayur. Jangan ingat kalau kita ambil sayur, kita
tak dapat, maknanya kita tak boleh hidup. Doktor, saya tak makan nasi, tak boleh lah doktor. Makan sayur je mana boleh. Ini contoh. Contoh. Jadi kalau you makan sayur sahaja, sebenarnya you boleh hidup. Sebab dalam sayur ada starch ataupun ada kanji. Kanji juga sebenarnya adalah gula. So jangan bimbang. Okey, itu adalah sumber gula dalam darah kita. Jadi gula tu semua ada dalam salur darah kita. Sepatutnya kandungan dia antara 3.8 hingga 5.5 sahaja. Dan gula tu semua akan masuk ke dalam kita punya dalam sel. Malangnya gula tu tak boleh masuk dalam sel sendiri. Malangnya gula tu tak boleh masuk dalam sel sendiri. Dia perlukan transport. Dia perlukan pengangkut. Dia perlukan kenderaan. Jadi dia perlukan kenderaan untuk masuk dalam sel. Kalau dia berada dalam salur darah saja melebihi 6, dia toksik. Dia menyebabkan radang pada salur darah kita. Dia menyebabkan kecederaan. Kecederaan menyebabkan macam-macam masalah. Yang itu selalunya Dr. Ju akan explain. Okey. So, bila apa dia kenderaan tadi? Kenderaan tadi namanya adalah insulin. Jadi insulin angkut gula, dia macam lori, angkut gula masuk dalam kita punya sel. Tak semudah itu. Insulin kena buka pintu dekat sel. Sebab sel kita ada dinding. Dekat dinding tu ada pintu, reseptor lah. Ada pintu. Insulin dia akan buka pintu tu, bawa masuk gula dalam sel. Insulin adalah kenderaan. Insulin adalah kenderaan. Guna dia adalah angkut gula masuk dalam sel. Gula dalam sel kita ada 2000 jenis sel. Sel kita ada trilion banyaknya. Berapa ratus trilion? 300 trilion kalau tak silap. Sel dalam badan kita ada 2000 jenis. Dan semua sel tu kebanyakannya ambil gula ni sebagai tenaga. So ambil gula ni untuk dibuat tenaga. Dia masuk dalam mitokondria. Dalam mitokondria dia tukar ataupun diproses jadi tenaga. Tenaga itulah yang kita ukur sebagai kalori. Kalori itulah yang you all kata nak kuruskan badan, kurangkan ambil kalori. Banyakkan pecah, banyakkan keluarkan, banyakkan gunakan kalori. Ia tidak semudah itu. Okey? Dan yang keluarkan insulin tadi siapa? Yang keluarkan insulin tadi adalah satu kelenjar yang tidak famous. Tidak se-famous jantung, buah pinggang, paru-paru. Nama kelenjar itu adalah pankreas. Dia berada dekat belakang perut kita. Selalunya kalau dalam Dr. Ju punya seminar, walaupun online, Dr. Ju akan pakai whiteboard, akan tulis. You all macam orang yang datang jumpa Dr. Ju kat sini, kita orang akan tulis. Dr. Ju akan tulis, so you all lebih clear. Tapi ini live tak boleh nak tulis. Mana papan hitam pun tak ada kan. Papan putih pun tak ada. Okey, so tadi Dr. cakap gula masuk dalam sel, diangkut oleh insulin masuk dalam sel ditukar jadi tenaga. Jadi semua badan kita gunakan gula sebagai tenaga. Sebahagian daripada gula akan ditukar jadi glycogen sebagai bentuk simpanan yang disimpan dalam hati kita. Dan bila kita tidur, kita tak makan. Ada siapa-siapa kat sini tidur ngunyah? Tak ada kan? Bila kita tidur, kita tak makan. Jadi badan kita waktu kita tidur, kalau gula tak cukup, badan kita ambil simpanan kita tadi, bekalan kita tadi, ditukar jadi gula dan dia digunakan sebagai tenaga. Itu apa yang berlaku dalam badan kita. Apa yang berlaku dalam proses metabolisme gula. Ini simple sahaja. Jadi kenapa kita dapat kencing manis? Kenapa orang ni makan banyak tak dapat kencing manis? Kenapa saya dapat kencing manis? Kenapa kau makan banyak-banyak tak gemuk? Kenapa saya makan gemuk? Itu yang you all kena tahu. Bahawa
bila kita makan banyak sangat, contohnya pagi orang Malaysia selalu makan nasi lemak, makan kuih, minum teh tarik. Okey, itu tak cukup lagi, kadang makan kuih lagi, makan apa macam-macam lagi kan. Pukul 10 lapar, makan lagi air sirap, makan kuih, makan bihun. Tengah hari, lagi-lagi kalau ada kursus, Masya Allah, kursus kerajaan, makan aja. Datang-datang dibagi breakfast. Pukul 10 makan lagi. Pukul 12 makan lagi, makan tengah hari. Makan tengah hari, air je macam-macam lah. Air kuding hijau, semuanya manis. Kemudian ada makan nasi lah, nasi beradi lah, macam-macam tengah hari. Lepas tu nanti, gini kalau ni Dr. Ju cerita kursus lah ni. Lepas tu nanti pukul 4 petang tea lagi. Ada bihun lagi, ada roti, ada sandwiches, ada kuih-kuih lagi, wah, tart lagi, air kopi, air jus. Wah, sedapnya kalau kursus ya. Dr. Ju ada pergi kursus-kursus kerajaan ni kadang-kadang And then malam pukul 6 petang dinner lagi. Dinner makan berat lagi. Nanti tengah malam pun ada lagi makan lagi, supper lagi. Kemudian dalam kereta kita sebagai manusia ni, dalam kereta nak pergi kerja makan, balik dalam kereta makan, tengok TV makan, cuma tidur je tak makan aja. Ini menyebabkan sumber ataupun gula dalam darah kita sangat tinggi. Bila gula dalam darah kita tinggi, apa berlaku? Maknanya gula tu semua kena masuk dalam sel tadi. Semua gula kena diangkut masuk dalam sel tadi oleh insulin. Jadi bila semua gula masuk dalam sel, sel kita diisi setiap saat. Every second sel kita diisi, sel kita lama-lama penuh. Bila penuh, saturated, gula tak boleh masuk dalam sel lagi. Lama-lama pankreas tak boleh kerja dah. Dr. Ju bagi satu analog Satu analog, contohnya ada satu orang tu dia bawa kayu api. Bawa kayu api nak masuk dalam satu rumah. Jadi dia bawa kayu api. Orang tu is insulin lah. Dia bawa kayu api. Kayu api tu gula. Jadi orang tu bawa kayu api nak masuk ke satu rumah tu. Kat rumah tu. Jadi orang tu pergi kat rumah tu, dia ketuk pintu, tuk. Dia ketuk pintu. Orang tu buka pintu. Dia bawa kayu api masuk, dia letak dekat dalam rumah tu. Lepas tu nanti kejap lagi dia datang lagi. Dia bawa lagi kayu api, dia ketuk pintu rumah lagi, tuk. Masuk lagi kayu api dalam rumah tu. Kemudian dia datang lagi. Setiap saat dia datang bawa kayu api, ketuk pintu, orang tu buka pintu, masuk letak, tuk, letak, tuk, knock. Ini kayu, letak. Lama-lama apa berlaku? Yang pertama, of course lah, rumah tu dah penuh dengan kayu. Yang kedua, of course lah, tuan rumah tu dah boring, dah tak nak dah buka pintu. Tak nak buka pintu dah. So you go out. Tak nak layan dah. Jadi keadaan di mana tuan rumah tu tak nak layan dan you tak boleh bawa masuk lagi kayu dalam rumah tu sebab rumah tu penuh, keadaan tu dipanggil resistant. Ataupun resistant ni dalam bahasa Melayu macam kebal, ataupun dah tak nak dah, tak suka dah, dah boring dah. Itu dipanggil insulin resistant. Itu berlaku sama bila you asyik makan. Insulin asyik bawa masuk, ketuk pintu sel tu masuk bawa gula dalam. Ketuk pintu sel tu masuk bawa gula dalam. Lama-lama gula dalam sel you penuh. Insulin tak boleh kerja dah. Dan bila insulin pula insulin bila tak boleh kerja, apa dia buat? Jadi pankreas akan keluarkan lebih banyak insulin. Pankreas kata, oh kenapa dia tak nak buka pintu? Mungkin you kurang banyak kot. Dia pun hantar banyak-banyak lagi insulin. Jadi maknanya pankreas kerja teruk, keluarkan lagi banyak insulin. Dan
bila sel dah saturated, insulin tadi dah tak boleh nak guna. Walaupun dia tinggi, insulin tak boleh guna. Ini adalah keadaan yang dipanggil kencing manis jenis 2. Maknanya kencing manis jenis 2 adalah kencing manis di mana you punya insulin tidak boleh bekerja disebabkan oleh sel-sel you tak nak buka pintu dan sel you dah penuh. Jadi insulin makin tinggi dalam darah sebab pankreas keluarkan insulin. Pesakit kencing manis jenis 2 sebenarnya insulin tinggi dalam darah you, bukan rendah. Bukan rendah. Semula-mula memang tinggi, rendah bila dia dah lama sangat pankreas you rosak. Jadi kencing manis ada 2 jenis. Yang pertama kencing manis jenis 1. Kencing manis jenis 1 adalah bila penyakit di mana you punya pankreas, kilang yang buat kencing manis tadi tu rosak. Rosak, dia tak boleh keluarkan langsung insulin. Jadi gula dekat dalam darah you tak boleh diangkut masuk dalam sel. Gula tinggi dalam darah, jadi sel pula tak ada gula. Jadi tenaga tidak boleh dihasilkan. Jadi orang yang type 1 jenis 1 kencing manis dipanggil insulin dependent sebab dia perlu ambil insulin. Sebab pankreas dia rosak. Sama ada dia lahir tak ada pankreas, lahir-lahir tak ada pankreas, ataupun pankreas dia rosak, mungkin dapat jangkitan kuman, ataupun pankreas dia rosak sebab dia ada autoimmune disease, ataupun pankreas dia rosak disebabkan oleh bahan kimia, kita tak tahu. Tapi type 1 ataupun kencing manis jenis 1 bermakna you punya pankreas rosak. You tak ada insulin langsung dalam badan you. You letih sebab tak ada tenaga boleh dihasilkan daripada gula yang you makan. Bila you makan gula, gula akan mendadak. Jadi badan you tak cukup, tak ada tenaga. Jadi badan akan gunakan lemak sebagai tenaga. Sebab lemak dia tak perlu masuk ke dalam sel. Lemak bila dipecahkan jadi ketones, dia terus ditukar jadi tenaga. Jadi itu adalah type 1 diabetic. Tetapi majoriti kita adalah type 2 diabetic. Type 2 diabetic, insulin tinggi dalam darah dan sel you penuh dengan gula. Jadi insulin tak boleh bekerja. Bila insulin tinggi dalam darah, apa berlaku? Insulin tadi tak boleh bawa gula masuk dalam sel. Jadi insulin tu nak buat apa? Tinggi-tinggi tu nak buat apa? Jadi insulin akan ambil gula yang banyak-banyak tadi, ditukar jadi lemak. Gula tadi, insulin tukarkan jadi lemak. Jadi lemak tu disimpan dalam you punya sel lemak menyebabkan you gemuk. Dan sel lemak-lemak tadi dia boleh infiltrate ataupun dia boleh menyeludup masuk ke dalam sel-sel lain, ke dalam organ lain, especially you punya hati. Dia juga boleh infiltrate ataupun dia boleh menyeludup masuk you punya muscle. Muscle you penuh dengan lemak. Tapi yang paling banyak dia masuk dekat hati, menjadikan hati you berlemak. Itu adalah punca you dapat fatty liver. Siapa dekat sini yang ambil darah, tengok juga liver function test. Kalau liver function test, you punya enzim ALT ataupun GGT you naik, maknanya you ada fatty liver. Especially orang yang gemuk. Sebab orang yang gemuk adalah disebabkan oleh insulin resistant. Kencing manis disebabkan oleh insulin resistant. Insulin resistant bermakna insulin you tak boleh kerja. Dan insulin you tak boleh kerja, jadi insulin convertkan gula jadi lemak. Jadi orang gemuk disebabkan oleh insulin resistant. Orang ada hati berlemak disebabkan oleh insulin resistant. Orang ada masalah kencing manis juga disebabkan oleh insulin resistant. Jadi itu puncanya. Jadi kalau you all ada kencing manis, you cuma turunkan gula dalam darah you, adakah you berjaya? Sebenarnya you berjaya sekejap saja.
Tumor turunkan gula. Macam mana ubat yang doktor bagi you tu bertindak? Macam mana ubat tu bekerja? Sebenarnya dalam seminar Dr. Ju, Dr. Ju akan bagi tahu macam mana ubat, apa jenis ubat. Sebenarnya ubat, cara ubat bekerja. Nombor 1, cara ubat bekerja adalah dengan paksa you punya pankreas untuk keluarkan lebih banyak insulin. Tapi insulin tak boleh kerja. Jadi insulin buat apa? Dia akan tukar gula jadi lemak. Orang yang makan ubat-ubat yang meningkatkan insulin dalam darah you akan jadi gemuk, akan dapat hati berlemak. Gula nampak rendah dalam darah, tapi gula tu pergi mana? Gula tu pergi jadi lemak. Gula tu pergi jadi hati berlemak. Gula tu pergi merosakkan kat tempat-tempat lain dalam organ you. Jadi cara kedua ubat, macam mana ubat bekerja adalah ubat, cara dia membantu you meningkatkan insulin resistant. Maknanya dia membantu, dia tolak balik insulin yang banyak, dia tolak gula, dia tolak gula. Itu adalah cara kedua. Cara ketiga, ada juga ubat yang bagus, dia kurangkan penyerapan gula daripada masuk ke dalam salur darah. Cara keempat, dia ada ubat yang bagus, dia buang gula you ikut buah pinggang. Tapi you kena tahu bahawa ubat ada kesan samping. Yang pertama, ubat ada tolerance. Mula-mula 1 jalan, 2, 3, 4. Lama-lama 2 jenis ubat, 3 jenis ubat. Lama-lama semua ubat tak jalan. Lepas tu doktor injek insulin. Lepas tu injek 5, 10, 20, 30. Lepas tu you punya hidup berakhir. Ataupun end of the game. Pengakhiran hidup orang yang ada kencing manis adalah mata buta, dialisis, stroke, jantung, kaki kena potong, jantung ada masalah, mati pucuk, menderita atas wheelchair. Adakah itu yang kita nak? Adakah itu yang kita nak? Jadi itu yang yang selalunya dia orang datang coaching dengan Dr. Ju. Bila dia orang datang jumpa Dr. Ju, dia orang coach dengan Dr. Ju akan ajar apa nak buat. One by one apa nak buat. It's not simple. Kadang-kadang sekali pun dia orang tak faham. Bukan senang. Lebih baik belajar sikit-sikit tapi you faham. Jadi siapa-siapa yang nak tahu lebih lanjut lagi, Dr. Ju akan explain. Itu tadi baru explain sikit. Baru explain sikit pun dah 1 jam. Baru explain sikit pun dah dekat 1 jam. Macam mana you nak explain the whole thing? Jadi ada orang marah, kenapa Dr. Ju tak bagi je? Kau ingat senang nak bagi? Oh ya, Dr. Ju nak bagi. Dr. Ju nak bagi semua cara macam mana nak kontrol, nak rawat you punya kencing manis secara semula jadi. Macam mana nak reverse kencing manis kalau you ada insulin. Macam mana nak reverse insulin, sebab sangat-sangat menyedihkan orang yang injek insulin. Kadar kematian you meningkat 3 kali ganda orang normal. Kadar you nak dapat sakit jantung meningkat 350%. Dr. Ju ada semua datanya. Kalau you dapat ada kencing manis, buah pinggang you rosak lagi senang. Dr. Ju ada banyak kes-kes sedih yang datang kat jumpa Dr. Ju. Baru 38 tahun, on insulin 4 tahun. Buah pinggang jahanam dah 2-2. Because dia injek insulin. Jadi macam mana you nak mengelakkan daripada komplikasi ni? Yang itu yang Dr. Ju akan ajar. Hari Sabtu 26 November. Siapa yang belum register sekarang. One whole day tu you duduk dengar Dr. Ju akan explain satu-satu macam apa yang Dr. Ju explain hari ini. Tapi ini sikit sangat. Dr. Ju ada banyak topik daripada pagi sampai petang. Dr. Ju akan explain dalam seminar Advance My DJ pada 26 November ni. Okey. Itu adalah iklan. Okey. Macam mana kita diagnose kencing manis? Macam mana kita diagnose kencing manis? Macam mana kita nak tahu kita ada kencing manis atau tidak? Bagi Dr. Ju, nak tahu kencing manis atau tidak, yang paling penting, macam mana nak tahu kita ada kencing manis yang dipanggil hidden ataupun kencing manis yang tersembunyi. Ramai kalau yang ada tadi dekat Malaysia saja ada 3.6 juta yang hidden ataupun yang tak menunjukkan. Yang tak menunjuk, hidden tu maknanya yang tak nampak. You all tak tahu yang you ada kencing manis. You check gula normal, tapi sebenarnya you ada kencing manis. Itu lebih banyak
lagi daripada yang dah nampak. Daripada hidden kencing manis tu ataupun yang kita panggil pre-diabetic, untuk jadi kencing manis dia mengambil masa dalam 10 hingga 20 tahun. Dan especially kalau mak you ada kencing manis, bapa you ada kencing manis, you punya possibility untuk dapat kencing manis adalah 60%. Kalau one of your parents ada kencing manis, possibility untuk you dapat kencing manis adalah 40%. Very high you. Jo, mungkin you kalau mak you dah ada kencing manis, bapa you ada kencing manis, you check gula you tak ada kencing manis dan you overweight, sebenarnya you dah ada kencing manis. Tandanya you dah ada overweight. Maknanya you dah ada insulin resistant. Maknanya gula dah tinggi dalam darah you dan badan you sorok dia pergi kat dalam lemak you. Dan apa yang berlaku nanti, gula tinggi tu sebenarnya akan mencederakan you punya salur darah. Salur darah you cedera. Bila salur darah cedera, apa berlaku? Kolesterol you akan bantu you untuk tampal kecederaan. Jadi orang yang ada pre-diabetic selalunya kolesterol dia akan naik. Datang you cek kolesterol naik. Ambil ubat, makan kolesterol. Adakah dia menyelesaikan masalah? Dia tidak menyelesaikan masalah. Dia akan menyebabkan keadaan you makin parah. Jadi kecederaan akan berlaku. Salur darah you akan keras dan you akan dapat hypertension. You check gula normal tapi you dah ada darah tinggi. Kebanyakan orang yang ada kencing manis dia akan datang dengan darah tinggi dulu. Later baru dapat kencing manis. Jadi awas, siapa-siapa yang ada dekat sini yang berat badan dia dah mula naik, ada mak bapak ada kencing manis ataupun salah seorang ada kencing manis ataupun sepupu sepapat ada kencing manis, you mungkin juga dah ada pre-diabetic ataupun hidden diabetes. Itu yang paling penting. Jadi caranya adalah you pergi jumpa doktor, check you punya serum insulin. Jangan check gula saja. Pertama yang paling penting, check serum insulin. Serum insulin. Insulin dalam darah. Kalau insulin dalam darah you dah tak normal, lebih daripada 5.7 atau lebih daripada 127 kalau tak silap, you sebenarnya dah ada hidden diabetic ataupun you dah ada diabetic tersembunyi, kencing manis tersembunyi, ataupun you dah ada pre-diabetic. You dah mula buat sesuatu untuk betulkan keadaan. Jangan tunggu dah darah tinggi, dah kencing manis baru you buat rawatan. Itu the most important thing untuk menyelamatkan duit rakyat Malaysia daripada untuk betulkan you. Sebab bila you diabetic, kos dia sangat tinggi. Tadi Dr. Ju dah cakap 2,600 kerajaan belanjakan untuk setiap seorang pesakit diabetes yang ada komplikasi di Malaysia. Tinggi tu. Okay, so selain daripada tu, memanglah selalunya orang buat fasting blood glucose. Fasting blood glucose tu you puasa, cek gula. Cek gula, kalau you kurus lah ni. Kalau you kurus, you tak ada keluarga, history of kencing manis semua, you makan pembaga, you cek gula waktu puasa. 2 kali, jangan cek sekali. Cek sekali, lepas tu cek lagi sekali. Ambil dia punya mean ataupun average. Kalau dia lebih daripada 6.9, 2 kali lebih daripada 6, hari ni buat 7, besok buat 8. Maknanya you dah ada pre-diabetic until proven otherwise. Ini puasa. Okay. Dan kalau gula you lebih daripada 11, itu maknanya you memang dah confirm ada kencing manis. Salah satu lagi caranya, selalunya doktor akan ambil gula 2 jam lepas makan. Kadang-kadang dia buat test, glucose tolerant test. Sebab you ada keluarga kencing manis, check normal. Tapi badan gemuk. Tapi nak cek insulin dekat kerajaan mahal. Even you boleh buat dekat luar. Sebab cek insulin tadi 100 lebih. Boleh cuba buat OGTT, Oral Glucose Tolerant Test. Itu selalunya doktor buat untuk orang yang mengandung. Dia bagi minum 75 gram gula. Lepas 2 jam dia akan cek gula. Kalau gula you lebih daripada 11 lepas makan gula, you adalah kencing manis. Sebab kalau badan you normal,
insulin you normal, pancreas you normal. Bila you di challenge dengan ambil gula, of course lah dia akan cepat tolak gula masuk dalam sel. Lepas 2 jam tak ada apa-apa, normal. That's why kalau you ada masalah, you ada masalah, maknanya you punya pancreas dah ada masalah, sel you dah penuh dah. Jadi bila dibagi challenge, dibagi minum gula, pancreas tu nak bekerja tu, nak masukkan, nak tolak gula masuk dalam sel dah penuh, tak boleh. That's why lepas 2 jam gula you still tinggi. Sedangkan orang yang normal lepas 2 jam gula dia steady je normal. That mean you dah ada kencing manis, you dah ada pre-diabetic, you dah terus kena buat rawatan. Adakah perlu makan ubat? Adakah terus makan ubat? The best treatment bukan makan ubat sebenarnya. You kena ubah, modify you punya itu. Kalau nak tahu macam mana caranya yang lebih lanjut, lebih detail, boleh datang jumpa Dr. Ju, boleh join Dr. Ju punya seminar. Murah je Dr. Ju punya seminar pada hari 26 November ni. You all boleh register dekat Advan My DJ. Itu Dr. Ju sacrifice one whole day untuk you all, untuk bantu rakyat Malaysia. You all boleh ajak kawan-kawan ramai-ramai untuk join seminar online Dr. Ju. Sekarang PKP tak boleh nak buat dekat Dewan ramai-ramai. Dulu Dr. Ju buat ada 1,000 orang kan, tapi ni tak boleh. You all ramai-ramaikan kita punya platform Zoom pada 26 hari bulan. Okey, selain daripada ambil darah, ada lagi ambil insulin, ambil darah, you all juga boleh tahu you all ada kencing manis atau tidak dengan mengukur paras you punya HbA1c. Apa dia HbA1c? HbA1c adalah you punya sel darah merah hidup dalam 120 hari. 120 hari sel darah merah kita hidup. Bila gula tinggi dalam darah kita, dia ada keadaan di mana kita punya gula tu, dia akan bertindak balas dengan hemoglobin dalam sel darah merah tu. Dia menghasilkan, dipanggil glycated hemoglobin. Jadi gula yang tinggi, gula dalam badan kita ni, dia akan bertindak balas dengan hemoglobin. Dia akan menghasilkan glycated hemoglobin. Jadi glycated hemoglobin ni ada dalam sel darah merah. Sel darah merah kita hidup dalam 120 hari. Jadi ada orang dia tipu doktor. Dia datang hari ni dia puasa, dia tak makan, 2-3 hari tak makan, dia datang jumpa doktor. Ada especially orang yang makan ubat, dia takut kena marah. Jadi dia check normal. Tapi doktor tengok, ya ke dia ni normal? Tengok BP macam tinggi je. Jadi buat HbA1c. HbA1c mengukur sebab sel darah merah kita hidup 120 hari. 120 hari lah ada glukos dekat dalam sel darah merah tu. Jadi bila kita check HbA1c, kita sebenarnya mengecek paras gula dalam darah you 3-4 bulan yang lepas. Jadi don't tipu-tipu. Kita tahu kalau you check hari ni normal, rupanya you punya HbA1c ada tak normal 11. That mean you memang ada kencing manis. Jadi itu juga adalah satu cara macam mana nak nak melihat ataupun nak mengukur you punya paras sama ada you kencing manis atau tidak. Tapi selalunya HbA1c dia ukur untuk melihat kontrol, sama ada you kontrol ya diabetik ataupun tidak. Jadi itu sangat penting. Jadi Dr. Ju ada pasien menunggu. Jadi Dr. Ju punya pesanan untuk semua yang ada kencing manis dekat Malaysia ni, atau mak bapak ada kencing manis ataupun adik-beradik ada kencing manis, join Dr. Ju punya seminar My DJ pada 26 Disember ni. Lagi 2 minggu sahaja lagi. One whole day Dr. Ju sacrificekan Dr. Ju punya hari untuk ajar you all macam mana nak manage you all punya kencing manis secara semula jadi. Macam mana nak reversekan you punya kencing manis. Okay, itu saja daripada Dr. Ju untuk hari ini. Dr. Ju ada orang daripada jauh nak coaching diabetik ke apa tak tahulah tu. Okay, saya Dr. Ju doakan you all semua
Sehat, sejahtera dan harap-harap dapat sesuatu mesej daripada Dr. Ju, dapat belajar sikit daripada Dr. Ju. Nak belajar banyak lagi, one whole day punya seminar, join Dr. Ju punya Advance My DJ. Boleh tengok link dia, mungkin Dr. Ju punya team akan share link dia macam nak register. Sangat murah, ya Allah. Dan apa ni, juga mungkin ada dekat Facebook, ada Dr. Ju punya Telegram, you all boleh register. Okey, itu saja daripada Dr. Ju untuk hari ini. Jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.